Cubaan suara. Cubaan suara. Cubaan suara. Berapa orang? Satu. Kenapa dengan 5 orang? Baru dulu ke nak teruskan? Okay, pada siapa yang baru-baru datang tu bolehlah share-share. Okey, kita tunggu ramai sikit baru kita mula. Bagi aku, apa yang kau dulu tak kau terang. Aku cakap. Cakap macam okay pagi hari ni boleh cakap. Terus ni. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada siapa yang menonton. Okay, so hari ni live kita bertajuk Angin Ahma boleh sembuh ke? Maksudnya apa tu angin ahma? So kadang orang lagi angin ahma ataupun dikenali sebagai stroke. So orang tahu macam lumpuh separuh badan. Nah, itulah orang klasifikasikan sebagai angin ahma. Jadi hari ini kita akan terangkan sedikitlah apa itu angin ahma, ada jenis-jenis dia dengan boleh sembuh ke benda ni. So kita akan mulakan dengan terapis Raid lah yang akan menerangkan apa tu angin ahma. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua.
Okey. Strok ataupun angin ahmar. Apa itu strok? Apa itu angin ahmar? Okey. Angin ahmar adalah masalah kesihatan yang melibatkan otak. Dia berlaku disebabkan bekalan darah ke otak terganggu. Okey. Bila terganggu, sebahagian tisu ataupun sel dalam otak ni dia akan matilah. Okey. Dia ada jenis-jenis dia ada dua. First, ischemic stroke. Ischemic stroke ni dia disebabkan saluran darah ke otak tu sumbat. Bila sumbat, oksigen tak akan sampai ke bahagian otak yang dia kacau tu. Okey, lepas tu yang kedua, hemorrhagic stroke ataupun stroke berdarah. Yang ini disebabkan oleh saluran darah yang mengalir ke otak tu dia pecah. Bila pecah, darah akan keluar dan menyebabkan pendarahan kat dalam otak. Okey. So tanda-tanda dia, first, selalunya muka akan sengit lah. Muka akan sengit, mulut sengit. Lepas tu penglihatan jadi kabur, terganggu. Cara bercakap dia macam slur macam tu. Okey. Tak jelas. Dia tak jelas. Lepas tu dia akan hilang keseimbangan. Okey. Dia hilang keseimbangan and then anggota badan dia akan jadi lemah lah sebelah. Selalu dia ikut sebelah mana yang otak tu yang efek. Kalau otak belah kiri efek, dia akan, contoh tangan kanan dia akan lemah ataupun kaki kiri. Tangan kiri ataupun kaki kiri. Okey. Lepas tu next, bila dah lemah ni, otak kita boleh jadi kejang lah. Spastik, dia jadi keras. Tak boleh nak gerak. Bila tak boleh gerak tu, joint kita pula akan mengeras. Tu lagi sebab akan menyebabkan masalah lain lah. Lepas tu dia akan menyebabkan perubahan cara berfikir. Lepas tu gangguan dalam untuk menyelesaikan masalah. Okey. Punca-punca yang boleh menyebabkan stroke ni, dia terbagi kepada dua. First, benda yang boleh diubah suai. Dan yang kedua, yang tidak boleh diubah suai. Okey, first, yang tidak boleh diubah suai ni adalah contohnya faktor seperti faktor umur. Bila kita makin meningkat usia kita akan lebih berisiko untuk mendapat stroke lah. Okey, yang kedua, sejarah keluarga. Contoh macam kalau ada saudara terdekat kita yang menghidap stroke, kita akan lebih berisiko tinggi untuk menghidap stroke jugalah. So penting untuk tahu salah silah keluarga kita juga lah. Okey, yang boleh diubah suai, first, smoking, merokok. Lepas tu alkohol intake, pengambilan alkohol. Berat badan berlebihan, pemakanan tidak seimbang, tidak bersukan dan tidak aktif, tekanan perasaan, next, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung dan juga kencing manis. Tu antara sakit-sakit yang boleh menyebabkan stroke lah. Okey, yang ni boleh dielakkan. Kita boleh kurangkan berhenti smoking. Lepas tu kurangkan berat badan, amalkan gaya hidup yang sihat, diet yang seimbang. Okey, lepas tu kita kena pandai manage kita punya stres lah. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada terapis Syairah. Okey. So tadi kita dah tahu macam siapa yang boleh kena, apa yang terjadinya kalau kena stroke. Jadi kita nak tengok stroke ni kita boleh prevent dia. Maksudnya apa benda-benda yang kita boleh menghalang daripada stroke ni terjadi. So biasa dengar tak kadang-kadang orang kata macam dia kena stroke kejap je. Maksudnya dia kena simptom dia tu macam mulut dia herut ke ataupun tangan dia sebelah kebas lemah ke. Tapi dia kata dalam sehari je ke ataupun dalam tak sampai 2 hari lah. Maksudnya sekejap lepas tu dah elok. Dia kata stroke sekejap. Jadi sebenarnya kalau stroke yang sekejap ni kita panggil TIA, Transient Ischemic Attack. So benda ni kalau dia kena kejap, berkemungkinan dia nak kena stroke yang full tu tinggi. Jadi
Walaupun dia macam ada simptom dia, tapi yang sekejap-sekejap tu dia kena pergi jumpa doktor juga. Sebab apa? Doktor akan cari punca sama ada yang dia kena tu sebabkan ada pendarahan ke ataupun disebabkan yang tersumbat tu ke. So kalau let's say dia kena tersumbat, so doktor akan bagi ubat lah macam mana nak cairkan darah yang dekat situ. So kita tahu lagi cepatlah kita dapat elakkan dia lagi teruk. So yang kedua, kawalan paras gula yang tinggi, kawalan paras gula yang baik. Maksudnya kalau kita jangan yang mana ada kecil manis tu, so kena kawal gula dia. Dengan kurangkan kolesterol, kawal tekanan darah tinggi. Sebab kita tahu kalau kadang-kadang dia boleh pecah disebabkan tekanan darah yang terlalu tinggi menyebabkan kita punya saudara tu dia tak boleh tampung, so dia burst. Itu salah satu punca dia lah. Lepas tu kita boleh meningkatkan aktiviti fizikal dan amalkan diet yang seimbang dan juga kurangkan minuman beralkohol. So, kata apa itu macam mana kita nak rawat stroke ni? So, kalau dekat hospital, doktor ikut keadaan. So, dia ada dua. Sama ada yang kita tersumbat, darah tersumbat tu ke ataupun yang pecah. So, biasanya kalau tersumbat tu, doktor akan bagi ubat lah. Ubat untuk macam melancarkan lagi dia punya perjalanan darah tu. Ubat cair darah. So dengan yang pemecah bekuan, let's say dia dah ada beku kan dekat situ, so doktor akan bagi ubat lah untuk cairkan yang tu. Dengan kalau dia pendarahan, biasanya doktor akan buat surgical, maksudnya dia akan pergi kepada surgery lah. So dia akan macam ada pembedahan clipping, which means yang mana darah yang dah burst tu dia akan clip lah supaya jangan jadi lagi teruk. Okay, so kalau macam fisioterapi, apa tugas fisioterapi sebenarnya dekat pesakit angin ahmar ni? Okay, biasanya dia ada dua condition. Satu, stroke yang di dalam hospital, which means dia baru kena. So biasanya fisioterapi dia berperanan untuk satu position untuk maintainkan otot yang berkemungkinan tinggi untuk memendek ataupun soft tissue akan pendek. So kita nak positionkan dia, jangan bagi dia boleh jadi pendek lah, boleh jadi mengetat. Jadi biasanya kita akan cara dia tidur. Sebab biasanya kalau ke hospital ni, kebanyakannya dia macam unconscious. So dia tak sedar. So kita akan datang untuk tolong dia lah, positionkan dia punya badan. So yang kedua, dengan positioning tu, kita boleh juga mengelakkan daripada dapatnya back sore. Back sore tu, apa maksudnya? Tekanan. Kudis tekanan. Kudis tekanan. Jadi kita akan ajar carer macam mana nak mengubahkan keadaan pesakit tu supaya jangan ada kudis tekanan lah yang berlaku. Sebab kalau dah ada kudis tekanan tu maksudnya dah ada complication lah, dia boleh jadi lagi teruk. Okay. So yang ketiga, kita akan buatkan range of motion exercise, iaitu exercise pergerakan. Kenapa nak buat exercise pergerakan ni? Sebab bila dia tak sedarkan diri kan, dia unconscious, so otot-otot dia tu berkemungkinan besar untuk dia punya sendi-sendi berkemungkinan besar untuk mengetat, mengeras. Jadi kita akan tolong untuk buatkan pergerakan supaya lepas dia sedar, dia akan dapat teruskan rehab dan dia boleh buat sendiri tanpa dia punya sendi-sendi tu mengetat lah. Okay, so yang kelima, iaitu dia punya respiratory, kita punya pernafasan. Kebiasaannya kalau kita tak sedarkan diri kan, kalau macam kita masuk hospital, so kita punya pernafasan ni akan terganggu di mana akan ada kumpulan-kumpulan kahak tu. Jadinya kita sebagai fisioterapi akan tolonglah macam mana untuk mengeluarkan kahak tu. Okey, itu dari segi hospital. Ini kalau macam dah keluar hospital, macam dia dah boleh jalan sikit ataupun dia tak boleh jalan. So apa yang kita boleh tolong? Okey, satu, yang paling penting kita nak train dia untuk dia boleh buat dalam maksudnya independence. Dia boleh kenapa? Dia boleh berdikari untuk membuat aktiviti dia sehari-hari, di mana daripada baring dia nak duduk, macam dia nak bangun, macam dia nak makan. Okey, jadinya kita akan start daripada situlah. Kebiasaannya dia orang akan terganggu macam dia orang baring je, macam kalau kita dengar orang stroke dia terlantar, dia tak boleh gerak. Sebenarnya dia boleh gerak. So kita akan
tolong dia dari segi macam mana nak bergerak, cara yang bangun yang betul, cara diri yang betul, apa yang kita nak kena kuatkan. Dekat situlah. So, dengan yang kedua, kita akan tolong dia ajar dari segi transfer. Maksudnya, macam mana kadang-kadang kan dia orang pakai kursi roda kan. Okey, macam mana daripada katil dia nak pindah kursi roda. So, itu tugas fisioterapi lah untuk kita mengajar. Okey, lepas dia dah boleh, kalau macam duduk kat kursi roda, macam mana kita nak ajar dia cara jalan dengan betul. Dengan menggunakan tongkat ke, jalan tak payah tongkat ke. Macam itu. Okey. So, macam mana sebenarnya dia boleh elok? Dia ada satu konsep di mana kita panggil neuroplasticity. So kita tahu tadi kan, kalau stroke ni, dia punya salur darah tu, maksudnya brain tissue dia mati. Sebab sama ada darah dia tak sampai lah, disebabkan sama ada tersumbat ataupun pecah. Tapi dekat sekeliling dia tu, dia ada sel tisu yang sihat. So sel tisu yang sihat tu, dia berupaya untuk dia reorganize balik dengan dia regenerate balik untuk melakukan aktiviti yang barulah. Macam mana dia nak cope balik dengan apa yang dia dah hilang tu. Let's say dia tak boleh bengkokkan tangan. So kita akan train dia di mana neuroplasticity ni dia akan bekerja kalau adanya experience dengan learning dependence. Maksudnya dia kena belajar. So dia jadi macam baby balik. Macam mana dia nak bengkokkan tangan. So benda tu dia akan ambil masa sebab kita punya sel dekat otak ni dia nak generate balik, dia bukan sehari je dah boleh gitu. Dia kena ulang. Dia ada repeated. Sebab tu kadang-kadang dia experience dia ni kat orang lain-lain. Ada orang ni macam okay, let's say dia buat sebulan, tiba-tiba dia dah nampak okay. Ada orang ni dia buat dalam 3 bulan 4 bulan pun still slow. Tak apa, dia orang lain-lain, cuma dia kena buatlah apa yang kita ajar tu. So biasanya apa yang fisioterapi akan ajar, dia akan buat kepada macam keperluan kita. Let's say kita nak makan, so macam mana kita nak makan macam ini, ataupun sikat rambut, atau pakai tudung, so macam itu. Dan lepas tu, so macam kita cakap lah, kita biasanya akan train untuk spesifik. Kita tak boleh lah cakap let's say okay, kita nak satu-satu fine movement ni mesti kena macam normal dulu. So biasanya fisioterapi dia akan spesifikkan untuk macam saya cakap tadi lah, buat aktiviti keperluan dia yang memang perlu dia buat. Selepas tu barulah dia boleh train-train yang lain tu. Okay, so jelas ke? Ada soalan tak? Terapis Raid nak tambah? Okay, so berdasarkan tajuk kita hari ni, adakah angin ahma ataupun stroke ni boleh sembuh? Okay, dia sebenarnya dia bergantung atas individu lah. Sebab setengah individu, setengah pesakit ada yang kesan dia, ada yang tak teruk, kesan dia minor saja. So bila kesan minor ni, dia akan ambil masa yang lebih cepat untuk pulih lah. Kadang setengah patient dia ada, pesakit ni dia kena kesan dia yang teruk. So bila kena kesan dia teruk, dia ambil masa yang lagi panjang lah untuk progression tu, untuk pulih balik. And ada juga setengah pesakit yang bila dia kena kesan dia sangat-sangat teruk, dia mungkin lepas tu dia tak boleh nak berdikari lah. Dia perlu bantuan orang lain, macam nak sikat rambut ke, nak mandi. Mungkin dia perlu duduk atas wheelchair untuk jalan. Macam tu lah. Okay, so bila kena stroke ni, sangat-sangat penting untuk dapatkan rawatan fisioterapi seawal hari pertama. Sebab makin awal, makin cepat kita buat rawatan fisioterapi, makin tinggi pula untuk pulih. Okay, so kita sangat penting lah untuk tahu apa simptom dia, untuk kita ambil tindakan dia. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau ada boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Sebab biasanya sekarang ni orang akan macam confused, macam orang kata stroke je, angin ahma ke, mesti tak boleh elok. Dia kata mesti dah tak boleh jalan langsung macam tu. So kita kena pergi ikhtiar dulu lah, dapatkan rawatan, baru kita tengok macam mana progression dia. Okay, sini. Okey, ada soalan ke?
Kalau ada soalan boleh tulis dekat komen kat bawah tu. Okey. So soalan daripada Syahira. Okey, stroke ni boleh pulih secara semula jadi ke kalau saya tidak mendapatkan rawatan? Okey. Okey, kejap. Okey. Stroke tidak boleh pulih secara semula jadi lah. Sebab bila kita biar yang efek dia kita adalah kita punya sel otak. Bila sel otak kita mati, so dia perlukan training yang berpanjangan dan berkali-kali training untuk kita pulihkan balik dia punya keadaan tu. So bila kita biar macam tu, dia tak akan pulih, so dia akan jadi lagi teruk lah. Macam contoh, kalau dia tak boleh berjalan, dia boleh berjalan sikit, lama-lama mungkin dia akan naik wheelchair, terbaring macam tu. Sebab muscle dia akan ketat, joint dia akan ketat macam tu lah. Okey, adakah jelas? Dengan kadang-kadang mungkin juga macam orang dengar tak pergi rawatan tapi dia boleh elok. Tapi kebiasaannya kalau kita tanya, dia kata buat exercise sikit-sikit sendiri. So itulah sebenarnya yang dia generatekan dia punya cara nak pulih tu. Tapi kalau berjumpa dengan pakar, dia boleh lagi tahu lebih jelas macam apa pergerakan yang perlu kita buat sebenarnya. So macam kata orang dia tak boleh makan tapi anak dia paksa, makan juga, cuba. Itulah sebenarnya. Tapi kalau macam yang lagi teruk tu, kita kena ada spesifik lah apa rawatan yang kita nak buat lah untuk supaya dapat kembali dia boleh buat aktiviti dengan sendiri. Okey, soalan dari Puan G. Syazli. Ada possibility tak untuk stroke pulih sepenuhnya macam orang biasa? Okey, macam saya cakap tadi, possibility tu ada. Tapi kita kena tengok juga kesan dia macam mana, kesan dia terhadap diri kita. Kalau kita kena macam dia punya kesan tu sikit, minor saja, maybe kita punya possibility untuk pulih sepenuhnya tu tinggi lah. Kalau kita kena teruk, kesan dia teruk sangat-sangat, maybe kita tak boleh nak pulih sepenuhnya. Kita akan fisioterapi akan bantulah cara yang semaksimum yang boleh. Macam cara dia nak makan. Contoh kita nak makan, kita ada movement kita, nak ambil nasi, nak suap kita kan. Maybe dia ada dia tak boleh genggam nasi tu ke. So kita akan ajarlah cara dia macam mana dia nak buat benda tu. Okey, adakah jelas? Okey, ada soalan lagi ke? Okey, jelas. Okey, jadinya kita di sini di iFit Physiotherapy pun kita ada menawarkan rawatan untuk pesakit stroke. Ada. Okey, soalan daripada Puan Hidayah Mansur ya. Selalunya stroke boleh berlaku pada peringkat umur yang macam mana? Okey, macam kita cakap, benda tu ada yang tak boleh ubah, ada yang boleh ubah. So satu yang tak boleh ubah tu umur. Tapi bila dia tak jaga macam kita cakap tadi, yang benda yang boleh ubah seperti pemakanan ataupun cara hidup, di mana dia tiba-tiba muda-muda dah ada darah tinggi, kencing manis. So seawal umur 20-an, 30-an pun dia boleh kena. Sebab benda ni kita tak boleh kawal, sebab dia tekanan dalam otak yang menyebabkan, maksudnya salur darah tu yang menyebabkan dia pecah ataupun dia tersumbat. Jadi sebab tu kita kena selalu aware dengan diri kita. Di mana macam kita cakap tadi lah, apa simptom-simptom dia. Iaitu dia macam satu muka dia herot, ataupun dia punya cakap tu dia tak boleh cakap. Makan pun tiba-tiba macam asal terkeluar sebelah kiri, let's say macam tu. Dengan tangan dia tak boleh gerak. So bila ada tahunya dengan simptom-simptom stroke ni, so dah cepatlah mendapatkan rawatan supaya kita boleh elakkan yang lebih teruk jadi. Okay, so kalau ikut umur ni, kalau tubuh badan kita sihat, kita semakin meningkat usia kita, semakin tinggilah risiko untuk kena stroke. Tapi kalau badan kita sihat, insya-Allah kita pandai jaga pemakanan, pandai jaga gaya hidup, insya-Allah tak ada apa-apa. Okey, adakah jelas? Ada apa-apa lagi soalan? Sebelum kita tamatkan sesi live kita pada hari ini.
Okey. Jadi macam saya cakap tadi, kita di iFix Physiotherapy, kita pun ada tawarkan rawatan untuk stroke patient, untuk pesakit yang ada angin ahma. Jadi kalau ada apa-apa soalan, apa-apa requirement lah, boleh hubungi kami di 014-977-7235 ataupun boleh tengok di Facebook kami iaitu di allianceiFixPhysio.jb dan juga boleh tengoklah follow kami punya Twitter dan juga YouTube di iFix Physio. Okay, so dekat kita punya web pun ada banyak lah fakta-fakta menarik. Dekat Facebook kita pun ada banyak yang kita kongsi-kongsikan lah. Jadi boleh tengok ramai-ramai. Okay, kita tamatkan live di sini. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.